Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memberi peluang kepada kita bersama-sama pada pagi ini, diawalkan sejam hari ini, untuk kita sama-sama menyambung pembelajaran berkaitan dengan Al-Quran, ke mana hari ini sudah masuk 7 Sya'ban. Tinggal beberapa hari saja lagi, 20 lebih hari saja, 23, 24 hari lagi kita akan bertemu dalam bulan Ramadan. Moga-moga kita kuatkan amalan kita, kita memperbaiki bacaan supaya amal yang kita lakukan dari segi bacaan Al-Quran lah khususnya dapat diperbaiki, dan seterusnya amal-amalan yang melibatkan pembacaan Al-Quran seperti solat dan sepertinya dapat dilakukan dengan baik. Baiklah, kita sambung pembelajaran kita. Sebelum itu, mari sama-sama kita mulakan kelas kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam bahagian kedua. Sudah selesai sebenarnya bahagian kedua. Cuma hari ini kita mahu praktikal dan ulang kaji sedikit apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okay. Yang bahagian topik yang pertama dalam bahagian kedua adalah dua tanda bertemu. Seperti yang kita sudah belajar dalam bahagian pertama, ada banyak tanda yang sudah kita kenal pasti. Antaranya adalah tanda-tanda yang khususlah buat bacaan-bacaan panjang, pendek dan bacaan dengung. Jadi ini sekiranya berlaku pertembungan dua tanda manakah yang kita akan utamakan? Maka yang pertama sekali adalah tanda cacing ataupun kening. Yang kita akan utamakan. Kemudian tanda sabdu. Ini antara keutamaan yang kuat lah. Sebab cacing, kalau dia jumpa sabdu, dia cacing akan kening ni akan menang. Kita akan baca dululah. Dan sabdu adalah yang kedua. Sabdu tetap juga dibaca, tetapi dia lambat sedikit. Tapi kalau berjumpa dengan tanda yang ketiga, tanda mati separuh, tanda baris dua, nun dengan mim kosong, tanda-tanda ini tidak akan dibaca sekiranya berjumpa dengan sabdu. Begitu juga dengan alif waw ya kosong. Sekiranya berjumpa dengan tanda pada nombor 3 dan nombor 2, nombor 4 itu memang tidak akan dibacalah. Okey, itu yang sudah kita belajar. Kemudian cara dengung, kita sudah belajar ada 3 cara dengung. Yang pertama huruf mim dan mim kecil. Caranya kita menutup mulut. Tutup saja mulut. Yang kedua adalah nun kosong ataupun baris 2 sengit. Kita tidak sebut huruf N. Al-zal. Al-zal. Kemudian huruf nun kosong dengan baris 2, tetapi dia bertemu dengan huruf waw atau huruf ya. Jadi kita masukkan huruf tersebutlah. Lung, lui. Masukkan terus dalam huruf itu, tetapi baris huruf waw dengan huruf ya itu masih lagi tetap dibaca. Luiya, lungwa. Tetap juga dibaca barisnya bagi huruf waw dan ya. Baik, sekarang ni kita cuba kenal pasti dengung. Pada minggu lepas kita sudah kenal pasti 2 ayat di sini. 2 ayat berkaitan dengan bacaan dengung. Yang pertama, kalau kita tengok di ayat yang pertama ini tidak ada dengung. Tanda dengungnya ada,
tetapi dia bertemu dengan sabdu. Maka dua tanda bertemu, kita utamakan sabdu. Kemudian di ayat yang kedua, kita jumpa mim kecil. Ini dengung dengan tutup mulut. Sebelum itu kita jumpa lagi mim sabdu. Maka kita sebut sum dan kita barulah dengung. Kalau sabdu ni, kita tekan dulu. Baru kita sabdu. Baru kita dengung. Jadi sum, mum, buk, mun, yung, fahum. Di sini ada dengung 99. Kemudian kalau kita tengok di sini, pertama kita jumpa baris 2 sengit. Baris 2 sengit. Bila baris 2 sengit ini, bila kita jumpa baris 2 sengit, kita jumpa juga dengan tanda sabdu, maka sabdu kita akan utamakan. Dan sabdu itu adalah pada huruf mim. Maka tetap juga dibaca dengan goyang. Tapi cara bacaannya bukan tidak sebut N. Kita baca seperti biasa, masukkan dulu dalam huruf mim yang bersabdu ini, barulah dengung. Soyibim. Itu cara bacaannya. Sebab ini tidak dipakai sudah. Begini pula kita tengok 99 bertemu dengan waw. 99 bertemu dengan waw juga. 99 bertemu dengan ya. Ketiga-tiganya mempunyai ciri yang sama dan cara bacaan yang sama. Ini cara dengung yang ketiga. Baris 2 sengit 99, nun kosong ke mim kosong, nun kosong lah, nun kosong dengan baris 2 sengit 99 ni. Mereka kalau berjumpa dengan huruf waw dengan huruf ya, kita akan baca dengan memasukkan huruf waw atau huruf ya tersebut. Jadi bacaannya zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'alun. Okey. Zulumatun masuk waw, tung wa ra'dun wa barqun. Bukan wa barqun, bukan masuk ya. Wa barqun yaj'alu. Begitulah cara bacaan bagi cara dengung yang ketiga. Kemudian kita kebanyakannya memang akan jumpa dengan tanda sabdu nih pada huruf nun dengan huruf mim. Jadi kena pastikan cukup dengungnya. Bukan hanya memasukkan tetapi kena dengung. Bukannya bacaannya azanihim minas. Itu bacaan yang tidak betul lah. Kerana dia hanya dibaca disebutkan dengungnya tetapi tidak dibaca dengan dengung. Disebutkan sabdu ni tapi tidak didengungkan. Azanihim minas. Mesti ada dengung. Kemudian jumpa mim kecil. Kita pun dengung dengan menutup mulut. Okey. Bahagian dengung kita sudah selesai juga pada minggu lepas. Kemudian kita masuk cara berhenti. Cara berhenti ni sangat mudah. Tak semestinya ada tanda ini, tanda berhenti ini, nombor ni. Sekiranya kita berhenti di pertengahan macam ini, ataupun tidak ada tanda ini, kita kena ikut juga peraturan berhenti. Pertama sekali, huruf yang terakhir, kita akan matikan barisnya. Kecuali huruf apa? Huruf hamzah baris 2 di atas. Hamzah baris 2 di atas. Itu sahaja special case. Itu kita boleh rujuk dalam bacaan panjang pendek jari 2 dalam nota perhatian. Nombor 3. Itu ada. Berkaitan dengan hamzah. Macam mana bacaan dia. Dia special lah. Kemudian selain daripada itu kita akan berhentilah. Potongkan baris tersebut dan berhenti matikan huruf tu. Run. Azim. Kemudian kita pinjam satu baris. Cara yang kedua. Sekiranya ada alif. Sekiranya ada alif di hujung, maka huruf yang sebelumnya berbaris 2. Kita akan potong satu baris, pinjam satu baris ni. Maka ada alif kosong, kita akan baca dengan jari 2. Jam'a. Jangan panjang
dia tidak cukup. Mesti ada 2 jari dibuka. Jam'a. Nah, jangan jam'a. Nah, jam'a. Tidak boleh mesti ada panjang sebab ada alif. Jam'a. Kemudian yang seterusnya yang ketiga sama juga cara bacaannya dengan yang kedua, baca seperti biasa saja. Kerana nak dipotong ataupun dipinjam baris sebelumnya pun hanya ada 1 baris saja. Jadi baca macam biasa dah. Diha, liha, tetap juga ada alif kosong. Jadi dibaca dengan jari 2. Okey, kalau kita tengok di sini surah Al-Fatihah, setiap hujung ini ada baris. Ada baris. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bila kita berhenti, baris ini kita potong. Tidak kisahlah dia baris 2 ke, baris 1 ke, baris atas, bawah, depan. Kita akan potongkan huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir sahaja. Maka bila kita sudah potong, kita akan matikanlah dia. Jadi satu bunyi ini dibaca dengan 3 huruf. 1 ha baris bawah, 1 ya dibaca panjang, kemudian mim dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ketiga-tiga huruf ini disebut. Ha, ya tadi panjang, mim dengan dimatikan. Sama juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, sama, semua huruf yang terakhir yang berbaris, kita akan potong barisnya. Kita tidak baca barisnya. Kita akan matikan huruf tersebutlah. Ini pula sama juga latihan praktikalnya. Kita akan lihat bahagian ini cara bacaan bagi dengung. Jadi sebelum itu kita akan tengok juga bacaan jari 1 dan jari 2. Okay, kita akan praktikal lah seorang demi seorang. Seorang akan ambil 1 ayat lah. Kita lihat. Semua sudah ready ya? Kita akan buat praktikal. Ada 4 orang. Jadi cukup kot. Seorang 2 ayat. Cukup. Alhamdulillah cukup. Jadi kita mula dulu yang pertama. Dengan Nazilah. Boleh. Untuk bacaan ayat yang pertama. Boleh? Ayat yang pertama. Nampak ke tuan? Benar ke? Ya. Fa'asar nabihi naf'an. Sekali lagi ya. Tu yang tarik panjang. Sar. Jadi sar. Dari ayat pertama ke Ustaz? Ya. Fa'asar nabihi Hi panjang. Jangan laju sangat buka. Sikit je. Okay. Hi. Buka satu-satu. Fa'asar nabihi naf'an.
Okey. Untuk huruf Qaf yang bertanda mati termasuk dalam kumpulan Bajudakoto. Dia dibaca dalam nota perhatian kan? Tanda mati separuh. Nota perhatiannya dibaca dengan detakan. Naqo. Naqo. Okey, boleh cuba sekali lagi? Ayat yang keempat. Fa'asar nabihi nak Naqo. Naqo. nak Okey, alhamdulillah. Seterusnya Adilah lah. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Okey. Buka kamera ke Pik? Ya, sebab mau tunjuk pergerakan tu kan. Ayat Tapi ayat kalau- berapa? Ayat yang kelima. Cepat. In. Cepat Pik. Kelima bah. Itu keenam. Macam mana Sar? Kelima. Sebelum tu. Oh. Itu yang keenam sudah tulilah. Bahwa bihi jam Okey. Ada dua perhatian yang perlu diberi. Pertama sekali, huruf to itu termasuk dalam huruf Bajudakoto. Kena berdetak Fawasato. Sato. Okey. Yang kedua pula. Satu harakat je. Satu harakat je kan? Memang satu. Tapi bunyi dia memang satu harakat juga. Tapi sato. Sato. Kalau perkataan tangan sama juga. Jadi satu juga. Sato. Masa tutup tu bunyi detakan. Kemudian kalau yang jari dua, pastikan dia punya panjang tu cukup. Pastikan jari panjang dia cukup. Buka satu-satu. 1, 2. Bihi. Biar dia nampak perbezaan dia dengan jari satu. Ada. Dia double lah. Double dia punya panjang. Cuba sekali lagi ayat yang kelima. Sat bihi jam Okey, alhamdulillah. Nampak perbezaan dia tu Dia tidak terlalu panjang, yang penting dia nampak dia memang bacaan dia panjang sedikit berbanding dengan jari satu lah. Zulhilmi, boleh Zulhilmi? Ayat yang seterusnya. Ayat yang keenam. Kamera, sound tak buka kah? Okey, dengar dah. Okey. Okey. Bismillah. Innal insana li rabbihi lakanud. Okey, yang pertama sekali Zul. In. Sorry ada jeritan-jeritan tu. Yang pertama sekali,
adalah nun sabdu. Nun sabdu kalau kita tengok dalam smart note, dia dalam yang kotak warna merah tu. Goyang pergerakan dia goyang. Nal. Kemudian nun kosong. Goyang juga. Okay. Okay, cuba sekali lagi. Innal. Itu tidak perlu, jangan, itu kena sebut N lah. Sebab dia sabdu. In tekan dah. Yang pertama tu tekan. Yang kedua tu barulah tidak sebut N. Barulah Okay. Innal insana li rabbihi lakanud. Yang hujung tu, kalau tengok dalam alif waw kosong, cuba tengok dalam smart note. Dibacakan yang nombor 2, nota perhatian, dibacakan 6 jari dan detakan jika huruf ba ju dah kotor. Hujung tu huruf dal. Jadi dibaca detakan, dalam masa yang sama dibaca 6 jari panjang. Nud. Okay. Cuba sekali lagi Zul. Ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Okey, alhamdulillah. Baju dah kotor ni kena ingat sikit. Baju dah kotor ni ada 3 tempat yang perlu kita ingat. Pertama, kalau tanda mati dia baca dengan detakan juga. Tapi jari satu saja. Macam yang Dilah baca tadi tu. Yang kedua, kalau baju dah kotor tu ada sabdu di hujung. Masa kita berhenti, baju dah kotor tu ada sabdu. Dia baca detakan lambat. Dan yang ketiga, huruf baju dah kotor ini dibaca ketika di hujung dan dimatikan. Sebelumnya ada alif waw ya, dibaca 6 jari, barulah dibaca dengan detakan qalqalah ni. Okey. Yang macam Zul baca tadi itulah. Nud. Okey. Okey. Cukuplah dah. Seorang lagi tak available. Okey. Bacaan seterusnya kita akan tengok ayat yang kedua. Okey. Silakanlah Nazilah untuk baca ayat yang kedua bagi surah Thaha ini, ayat yang kedua. Saya try dulu. Ma-6. Ya, 6 tu masih berbunyi ya. Masih berbunyi. Baru 6 namanya. Kalau 2 sudah habis bunyinya, masih bergerak jari tu, tu kira kasi sama dengan tangan lah. Okay, cukup 6. Okay. Boleh. Boleh praktis lagi. Okay. Anzalna alaikal Qur'an litas Okey. Kalau kita tengok dalam smart note, cuba tengok dalam smart note. Bahagian jari 6, nota perhatian dia kata tanda kening tidak dibaca di hujung. Jadi kita potong tanda kening itu, hanya ada alif kecil kan. Maka baca 2 saja jarinya. Tashqo. Okey.
Alright, alhamdulillah. Cuba sekali lagi, boleh? Ayat yang kedua. Boleh, boleh. Ma, 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 anzalna alaikal qur qur'ana litashku Oh, litashku. okey, alhamdulillah. Ayat yang ketiga adalah ayat yang ketiga. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Okey, alhamdulillah. Ayat yang keempat, Zul. Tanzilan mimman khalaqal arda was macam ni goyang Tidak. Satu jari saja. was sama watil ula. Okey, alhamdulillah. Okey, Zul. Untuk yang sabdu tu, dia ada dua tempat. Satu dekat jari satu. Kalau tengok dalam smart note, nombor 4 tu, tanda yang keempat tu sabdu. Tetapi ada juga sabdu untuk huruf nun dengan mim saja. Itu baru goyang. Nun dengan mim saja. Kalau selain itu jadi satulah. Ini satu juga lah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Kita masuk bahagian ketiga. Bahagian yang ketiga adalah bahagian yang terakhir dalam Smart Note 2.0 dan juga ada 3 topik yang kita akan cover hari ini yang agak berat juga sikit, tapi insya-Allah dapat difahami lah dengan baik. Yang pertama kita masuk bacaan hamzah wasal. Okay, apa ini hamzah wasal? Untuk makluman semua, nama dia hamzah wasal, tetapi dia tidak ada hamzah. Saya pun tak tahulah kenapa nama dia hamzah wasal. Sebab dia memang tidak ada huruf hamzah tu. Dia ada alif dia. Kita tengok. Definisinya untuk mudah kita faham, hamzah wasal ni situasi di mana permulaan ayat itu tidak ada baris. Jadi kita nak baca macam mana? Macam mana kita nak baca ayat sesuatu itu jika tidak ada baris? Kita tengok contoh-contohnya. Ini satu contohnya. Ini dulu. Kalau kita lihat huruf-huruf pada permulaan ayat dalam surah Al-Fatihah sendiri ada 2 contoh. Ar-Rahmanir Rahim tu, dia tidak ada baris pada huruf alif. Kemudian ihdinas siratal mustaqim pun tidak ada baris. Macam mana kita boleh baca Ar-Rahmanir Rahim baris atas, kemudian ihdina baris bawah? Inilah kita akan belajar dan kita akan faham. Oh, ini rupanya konsep yang perlu kita tahu apabila kita membaca, kita berjumpa dengan bacaan hamzah wasal. Okey, ini formula yang dimudahkanlah oleh Ustaz untuk kita tahu peringkat mana yang kita baca, kita dapat lihat. Begini adalah cara bacaan dan peringkat untuk kita kenal pasti apakah baris bagi bacaan tersebut. Pertama sekali, kita kena tengok alif lam. Okey, alif lam. Nampak sini ya, alif lam. Ini yang paling penting. Pertama sekali kita kena cek kalau huruf itu tidak ada baris pada permulaannya adalah adakah tidak alif, adakah tidak lam. Alif dengan lam, adakah tidak? Kalau ada alif lam, automatik kita akan baca dengan baris atas. Automatik kita baca dengan baris atas. Itu formula yang pertama, peringkat yang pertama kita kena tengok. Tengok alif lam. Ini bukannya pilihan ini adalah susunan. Maksudnya pertama dulu, kalau kriteria yang pertama tidak cukup,
baru kita pindah yang kedua. Tidak dapat kriteria pertama, baru pindah yang kedua. Sebab dia berkaitan. Kemudian yang kedua pula kita tengok huruf ketiga. Tengok yang ta ni, yang warna merah ni. Huruf yang pertama huruf alif. Huruf yang kedua huruf qaf. Huruf yang ketiga adalah huruf ta. Okey, huruf ta ni berbaris depan. Huruf ta ni berbaris depan kan? Maka alif ini kita akan baca dengan baris depan. Kita tengok huruf yang ketiga bermula dari alif, kemudian huruf yang kedua huruf qaf, huruf ketiga adalah huruf ta. Tengok huruf ta tu berbaris apa? Sekiranya dia berbaris depan, maka kita akan baca dengan baris depan bagi alif. Jadi kita baca uqtu. Begitu cara bacaannya. Kemudian kita tengok huruf ketiga bukan baris depan. Maka kita turun pula peringkat yang ketiga ni. Step yang ketiga. Kalau kita jumpa sudah contoh lah tadi kan, alif lam kita jumpa, tak perlu sudah tengok step 2, step 3. Kalau kita sampai step 2 sudah kita tengok ada sudah step 2, tidak perlu sudah tengok step 3. Tapi kalau kita tengok step pertama belum lagi cukup, tidak sama, tidak ada alif lam. Step yang kedua, huruf ketiga dia bukan baris depan, maka kita tengok huruf step yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita tengok juga huruf ketiga, tetapi kalau dia berbaris atas atau berbaris bawah. Atas atau bawah, atas pun boleh, bawah pun boleh, huruf yang ketiga. Maka kita akan baca dengan baris bawah. Jadi lengkap dah, sudah ada baris atas, baris depan, baris bawah. Okey. Jadi kita tengok huruf yang ketiga ni alif, ha, dal. Okay, dal ini adalah huruf yang ketiga. Maka huruf dal ni berbaris bawah. Maka kita akan baca dengan baris bawah. Sekiranya kita tengok dal ni berbaris atas, jangan kita baca baris atas. Sebab dia sudah masuk step yang ketiga. Baris atas untuk alif lam sahaja. Maka tetap juga kita akan baca dengan baris bawah. Okey. Itulah dia punya penerangan. Mudah saja, cuma mau fahamkan itu saja. Okey, setakat ni adakah yang kurang faham dengan nota yang Ustaz berikan dan penerangan yang Ustaz berikan? Boleh tengok dalam bahagian hamzah wasal itu dan boleh bertanya sekaranglah sekiranya kurang jelas berkaitan dengan bacaan hamzah wasal. Okey, semua jelas Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok di sini, kita akan lihat inilah contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Ini akan dibaca dengan huruf E, ini maksudnya baris atas lah. Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah tu tidak ada baris atas, hanya alif. Jadi kita akan letakkan baris sendiri dengan kaedah yang telah kita belajar tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, untuk ini pula kita tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga dia baris bawah. Bukan baris depan. Maka ni kena baca dengan baris bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita tengok pula huruf ketiga. Sebab tidak ada alif lam ni. Mula-mula kita tengok alif lam. Kalau tiada alif lam, maka kita akan tengok huruf ketiga. Huruf ketiga baris depan. Tidak ada huruf ketiga baris depan. Maka di baris atas atau bawah. Ini baris atas. Maka dibaca dengan huruf I ataupun baris bawah. Iqra, ihdinas. Walaupun baris ini berbeza, ni baris bawah, ni baris atas, tetapi dia dalam satu grup yang sama. Step yang ketiga. Iqra. Okey. Ini pula huruf yang ketiga berbaris depan. Maka kita akan baca dengan baris depan. Udkhulu. Udkhulu. Okey. Mari kita praktikkan. Kita praktikkan bacaan hamzah wasal. Jadi yang pertama, ayat yang pertama, adilah.
boleh bagi tahu apakah baris yang kita akan gunakan untuk ayat yang pertama? Ada tiada baris tu. Permulaan tu. Okay. Apa? Apakah baris yang kita akan baca bagi ayat yang pertama itu? Baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Sebab dia depannya bukannya alif lam. Lepas tu yang huruf yang ketiga baris atas. Tapi bila baris atas kan baca di baris bawah. Begitu ya. Okey, huruf ketiganya huruf? Baris atas. Hurufnya bah. Ta. Apa ini? Jadi Okey, ngamlah. Huruf ketiga itu dibaca dengan baris atas. Sekarang ini kita tengok pula huruf ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua pula. Macam mana ayat yang kedua? Zulhilmi. Zulhilmi. Baca ke? Ayat yang kedua. Ayat kedua. Kita baca. Apa baris yang kita baca? Dia baca mula dengan baris depan. Urkud. Okey. Kenapa dia mula dengan dibaca dengan baris depan? Sebab dia punya huruf ketiga dia tu baris depan. Okey, huruf ketiga dia tu baris depan. Tapi kita perlu lihat juga kalau dia ada alif lam terus baris atas. Okey. Baik. Sekarang ini ayat yang ketiga, Nazilah. Apakah baris yang kita akan bacakan? Baris bawah. Baris Bawah. bawah. Coba tengok satu-satu step. Dalam nota tu, yang pertama kena tengok apa dulu, yang kedua kena tengok apa, yang ketiga kena tengok apa. Jadi apa barisnya? Bawah juga. Okey, mari kita tengok bersama-sama. Okey, yang pertama sekali, step yang pertama Nazilah. Apa yang perlu kita tengok? Huruf alif depan. Apa dia? Hurufnya. Hurufnya. Bukan tengok dalam step tu. Apa yang perlu kita tengok? Yang pertama, caranya, apa yang perlu kita perlu perhatikan? Dalam nota. Coba tengok dalam nota. Hamzah wasol tu. Coba tengok yang nomor 1. Apa yang perlu kita tengok? Apa dia? Barisnya. Alif lam. Alif lam. Bijak. Okey, alif lam. Kita tengok tanda bacaan yang ayat 3 ni. Ada alif lam atau tidak? Ada. 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 Bila ada, tidak perlu tengok step kedua dan ketiga. Terus baca baris. Atas. Baris apa tu Nazilah? Baris atas. Yes, baris atas. Okey ya? Jelas lah? Mesti kena tengok yang first dulu adalah baris. Baris atas, depan, bawah tu kena ikut step. Tengok alif lam dulu. Itu yang paling first. Kalau tiada alif lam, baru kita tengok huruf ketiga. Jangan terus-terus huruf ketiga. Takut nanti jadi macam tadi tu. Terus kita baca baris bawah kan. Kena tengok dulu huruf yang step yang pertama alif lam.
Kalau tiada alif lam, ada alif saja, maka baru kita tengok pula step yang kedua dan berikutnya step yang ketiga. Baiklah. Okey. Seterusnya. Adilah. Apa? Apakah barisnya? Yang ayat pertama. Baris bawah. Baris bawah. Bawah. Kenapa baris bawah? Sebab huruf yang ketiga tuh baris atas kan, lagipun dia bukan alif lam. Okey. Oh, itu psycho ah. Okay, mantap. Dia baris bawah juga. Sebab tidak ada alif lam. Kemudian huruf ketiga itu baris atas. Okey, Nazilah. Coba perhatikan ayat yang kedua, apa barisnya? Ustaz macam robot terus. Ustaz. Apa baris bagi ayat yang kedua? Macam robot Ustaz. Apa dia? Kenapa coba tak dengar? Robot terus Ustaz. Macam alien. Tak di berapa di Ustaz tanya robot. Tak dengar suara kau, Fi. Sebab ada 2 mic. Oh. Patutlah. Hello. Dengar? Okey. Ayat yang kedua, apakah baris yang kita akan bacakan? Kedua. Mana ni? Dari atas. Baris? Yang mana ni Ustaz? Ayat yang kedua. Yang bawah tu. Baris atas. Baris? Baris depan. Baris atas ke baris depan? Baris depan. Jangan bagi semua jawapan ah. Bawah. Baik, baris bawah pula. Mana satu Jadi? bagi? Yang mana yang confirm? Atas ke bawah ke depan? Ikut satu-satu step je. Jadi? Yang alif tu tu huruf dia. Jadi baris? Baris depannya. Baris depan. Baris depan. Anda kunci jawapan itu? Salah. Salah. Yang beritahu Badila. Orang mau menganalisis lah. Okey, cuba kita tengok dulu. Step yang pertama, kita tengok sama-sama. Tengok dengan smart note. Step yang pertama, apa yang perlu kita tengok? Alif, lam kan? Iya. Okey. Alif lam, adakah alif lam? Pada ayat tu adakah? Tiada. Tiada. Jadi confirm bukan baris atas lah. Sebab dia tidak ada alif lam. Confirm bukan baris atas. Kemudian, kita tengok step yang kedua pula. Huruf ketiga berbaris depan. Betul ke berbaris depan tu huruf ketiga? Apa huruf ketiganya tu? Huruf apa tu huruf ketiga? Huruf? Ta. Ta. Okay, huruf ta tu berbaris apa? Oh, sekejap. Ustaz ni yang mana satu dia tengok yang alif roh. Yang bawah, yang bawah. Oh, yang bawah. Sama. Saya tengok yang atas, Ustaz. Ya, tapi sama saya tu dia punya huruf. Sebab benda. Kita tengok atas pun tak apa. Kita tengok bawah pun tak apa. Tapi ini yang bawah lah. Oh, Okey, huruf yang ketiganya huruf ta. ta. Huruf ta tu berbaris apa?
Baris bawah, baris bawah. Baris Bawah. Depan. mana baris bawah? Ta tu bata tu. Mana satu bagi? Ngam lah tu. Dua-dua pun sama je barisnya sama. Huruf ta tu dia berbaris apa? Okey. Belum lagi kita cari jawapan. Okey. Huruf ta tu berbaris baris bawah. Tapi dia jumpa dengan alif lam jadi kena dikasih butik baris atas. Kan? Oh, macam jauh pun menyimpang ni. Bukan. Kita nak tengok dia punya ciri dulu. Huruf ta itu dia berbaris apa? Cuba kita tengok dalam huruf ta tu. Ni huruf ta ni. Dia berbaris atas. Tadi step pertama kita tengok alif lam. Tiada alif lam kan? Jadi tidak boleh baca baris atas. Confirm sudah baris atas tak boleh baca. Step yang kedua, huruf ketiga baris depan. Huruf ketiganya huruf ta kan? Ya. Dia berbaris atas. Maka bolehkah baca baris depan? Boleh? Boleh. Kenapa pula boleh? Baris depan. Tidak boleh lah. Tidak boleh. Sebab ta tu baris atas. Okay. Kemudian baru kita turun step yang ketiga. Huruf ta tu baris atas. Huruf step ketiga tu bawah atau atas akan dibaca baris bawah. Okey, jelaskah? Dapat? Kurang paham lagi, Ustaz. Masih bingung-bingung lagi? Jadi bacaannya istahwaza. Istahwaza. Yang masuk yang lain sudah nih. Okey ya? Boleh ya? Nak sambung pun takut dah ni. Okey. Kalau kita tengok contoh yang tadi awal-awal ni, ketiga-tiganya adalah cara bacaan baris yang berbeza. Pertama sekali kita kena tengok alif lam dulu. Ada ke tidak alif lam? Alif lam ni mewakili baris atas. Yang tadi ada alif lam ni ini saja. Yang tadi. Alif lam baru kita baca al. Tak perlu tengok step kedua dan step ketiga. Tetapi kalau tidak ada alif lam, macam contoh yang kedua ni, tidak boleh baca baris atas. Maka kita tengok step yang kedua. Huruf ketiga. Huruf ketiganya adalah huruf kaf. Kafnya baris depan. Maka step yang kedua, huruf ketiga berbaris depan. Kenalah dengan ni, dia punya ciri-ciri ni. Barulah kita baca baris depan. Urukut. Kemudian, kalau kita tengok di sini pula, huruf alif lam ada ke tidak? Tidak ada. Kemudian huruf ketiganya adalah huruf ta. Huruf ta berbaris atas. Maka tidak kena dengan step yang kedua. Sebab apa? Peringkat yang kedua tu dia kata huruf ketiga berbaris depan. Maka barulah kita turun step yang ketiga. Huruf ketiga berbaris atas ataupun berbaris bawah. Jadi ini baris atas, maka dibaca dengan baris bawah. Okey? Nazila jelaskah? Boleh? InsyaAllah boleh. Nanti yang belum faham, tanyalah Dilah ke untuk kepahaman. Jangan risau, nanti Ustaz share juga tips untuk mudah kita dapat baca dengan betul lah. Nanti kita akan tengok. Okay, kita masuk topik yang kedua dalam bahagian ketiga. Okay, topik yang kedua adalah berkaitan dengan bacaan nun iwad. Okay, nun iwad. Nun iwad ni, dia ni bacaannya tidaklah terlalu susah. Cuma nak kenal nun iwad ni yang mengambil masa sikit. Kita nak kena kenal situasi ataupun keadaan untuk dibaca dengan nun iwad. Nun iwad ni sebenarnya dia bukan hukum tajwid. Dia adalah cara bacaan. Okey. Baris dua yang paling penting. Baris dua bertemu tanda mati atau mana-manalah ada pertemuan antara dua ni. Baris dua dengan tanda mati ataupun tanda sabdu. Kemudian syarat yang ketiga pula,
Di tengah-tengahnya ada alif. Itu yang paling penting, ada alif. Okey. Mari kita tengok. Ini stepnya 2 aja. Lagi senang daripada hamzah wasal. Ini asalnya. Baris 2, kita tengok dalam bulatan merah tu. Zal ni berbaris 2 di bawah. Zin. Kemudian kita berjumpa terus dengan huruf tanda mati. Huruf ni bertanda mati. Huruf lam ni. Lam ni bertanda mati. Dan syarat yang ketiga pula, kita jumpa alif ni di antara pertemuan mereka ni. Ada alif. Alifnya yang ada sod kecil ni. Nampak sod kecil. Okey. Itu dia punya syarat. Maka macam mana nak dibaca? Yang pertama, step yang pertama, baris 2. Kita kurangkan 1 baris. Daripada zin, kita potong jadi z. Z. Okay, z. Kemudian step yang kedua, ni pakai 2 step. Tadi tu dia bukan step, dia peringkat dah. Dia peringkat. Kalau 1 sudah lepas, 2, 3 tak payah tengok. Ini buat dulu 1, lepas tu yang kedua baru kita buat. Yang kedua, alif di tengah-tengah tu, alif yang di tengah-tengah ni, digantikan nun berbaris bawah. Nun berbaris bawah. Nun ni berbaris bawah. Ini memang kaedahnya lah. Bukan juga pelajaran baru lah benda ni. Tapi kalau yang baru tahu, mau ambil masa sikit lah untuk kenal pasti dia punya karakter tu. Dan baru tahu cara bacaannya. Potong baris 2 tu jadi 1. Dan tambah nun berbaris bawah. Nun ni tetap berbaris bawah. Dia tidak akan berubah baris. Nun berbaris bawah. Huruf pun huruf tetap huruf nun yang berbaris bawah. Okey, daripada yauma izin haqqu. Okey, itu asalnya tu. Yauma izin haq. Okey. Jadi macam mana kaedah bila dibacakan? Kaedah bacaannya yauma izi. Jadi zi sudah. Yauma izinil. Nun ni baris bawah, sambunglah dengan lam yang tanda mati ataupun sabdu. Yauma izinil haqqu. Okey. Begitulah cara bacaan nun iwad. Jelas ke? Ni perlu kenal betul-betul lah. Yang penting kita kenal pasti ni 3 tanda ni. Pertama baris 2, dia berjumpa dengan tanda mati atau sabdu. Kemudian tengah-tengahnya ada alif, ada sod kecil ni. Maka itulah bacaan nun iwad. Kita tengok contoh. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 8, Al-A'raf ayat 164, Al-A'raf ayat 177. Ketiga-tiganya dalam surah Al-A'raf. Dan kalau kita lihat, dalam Al-Quran ada dalam 30 lebih lah bacaan ini. Dia tidak banyak. Al-Quran kita ada 30 juzuk. Dalam 30 lebih, dalam jangkaan 1 juzuk ada 1 atau 2. Contoh ini. Jadi jangan terlalu risau lah. Tetapi kalau kita jumpa ni jarang-jarang ni, berkemungkinan tersalah. Maka perlu juga tahu dan kita akan praktikkan bacaan itu. Okey. Ada apa-apa mau ditanyakan dulu? Faham ke tidak dengan topik ini? Kalau tak faham? Macam mana kita mau tahu huruf nun kecil tu, Ustaz? Kalau di dalam. Ya. Kasih kuat sikit suaranya. Macam tak dengar sangat lah. Macam mana mau jumpa huruf nun kecil tu, Ustaz? Macam mana mau? Mau tahu dia di mana, adakah dia? Itulah tu. Nun kecil tu kita yang tambah. Sekarang ni masalahnya kita nak kenal di mana nak tambah nun kecil ni. Itu dia punya problem dah. Itu yang kita nak kena kenal betul-betul. Yang pertama ni kita nak tahu pertemuan baris 2 dengan tanda mati ataupun sabdu. Kemudian syarat yang ketiga ada alif di tengah-tengah. Cuba tengok dalam slide tu. Ayat yang atas sekali, ayat yang pertama. Tengok warna merah. Baris 2 ni, zal ni baris bawah. Baris 2 di bawah. Dia bertemu dengan tanda mati. Biasanya orang akan baca
Yauma izil. Itu cara bacaan yang salah lah. Sebab apa dia baca dengan zil? Sedangkan zal tu berbaris dua. Sepatutnya dia kena baca zin, 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 l. L tu, lam tu ke mewakili huruf L kan? Zin, Z-I-N lah contoh lah kan. Zin. Campur L. Zin. Itu cara bacaan asalnya. Maka dimudahkan, ditukarkan bacaan itu. Sebab zin ni hurufnya berbaris dua. Ada huruf N. Maka diletakkan di situ nun berbaris bawah. Pada bawah alif pula, alif tu ditukar. Ataupun diletakkan di bawah alif. Yauma idzinil haqqu. Okey? Boleh. Nak letakkan itu di bawah alif. Nun berbaris bawah itu diletakkan di bawah alif yang di tengah-tengah tu. Jadi kalau tiada alif, baca macam biasa. Okey, kita tengok contoh yang ketiga ni, yang tidak warna merah ni. Yang dekat mouse Ustaz tu. Okey, tengok. Ni bukan baris dua, bertemu dengan sabdu, ada alif. Tapi baca macam biasa, mul. Sebab apa dia bukan baris dua? Itu bezanya. Sekarang ni masalahnya, dia baris dua. Baris dua ni, kalau jumpa tanda mati, baris dua ni, kalau jumpa tanda sabdu, kemudian ada tengah-tengah, ada alif. Itu yang kena baca dengan bacaan nun iwad. Okey? Okey. Adilah, cuba baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ni bacalah. Tak perlu pergerakan lah. 5 tu Kak. Nak fokus kepada nun iwad. 5 tu. Yang 5 Ya, ta. 5. 5 ta'isu. Tak payahlah tunjuk kamera kan? Ya, tak payah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ta'izuna qauman macam mana ni? Janganlah terkejut pula. Ustaz pun terkejut kan. Kasih kuat sikit suara dia lah. Kecil kuatkah sudah? Okey. Maninda. 5 ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum. Gitu. Okey, alhamdulillah. Begitu Qaumanillah. Daripada qauman, man tu buang satu baris, tambah nun baris bawah. Nun baris bawah tu sama dengan lam lah yang sabdu tu. Qaumanillah. Okey, Zul, cuba baca ayat yang ketiga. Bismillah. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina. Alhamdulillah, mantap. Okey. Masalan, jumpa lam mati, jadi kita buang satu baris jadi masalah, kemudian tambah nun baris bawah. Masalanil. Okey, cantik. Ini Nazila sapu 3-3 lah. Mantap. Tidak. Ayat yang pertama saja. Ayat yang pertama. Cuba ayat yang pertama. Cubalah, mana tahu tak faham juga ni. Sekejap Dari pertama ke Ustaz? Yang pertama. Wa in asal bad tufid khalaqa ala wajhihi. Itu kata Ustaz. Okey, cuba kasih kuat sikit.
Tak berapa jelas. Jangan risau, jangan risau. Kalau tersalah tu nanti kita akan betulkan lah. Terutamanya yang di bahagian warna merah tu. Kasih kuat sikit ah. Kau boleh tu, kau boleh. Wa in asabat ufitna sabar. Ufitnatun natun qalaba ala wajhi. Okey. Alhamdulillah. Berjaya baca sampai habis. Mari kita betulkan. Okey. Tun tu, kalau kita tengok tun, bertemu dengan tanda mati kan? Jadi tengah-tengahnya ada alif. Cukup sudah syaratnya untuk digelar bacaan nun iwad. Apa kita perlu buat? Pertama tun tu kita buang satu baris. Jadi tu. Tun jadi tu. Kedua pula kita tambah nun baris bawah lepas tu. Ni lah. Ni berjumpa dengan nun kosong. Nin lah. Tapi kita tidak sebut N. Ni begitulah. Dibaca dengan goyang kan. Itu bab lain yang kita sudah belajar. Jadi ditambah nun saja baris bawah. Fitnatunil. Fitnatunil. Nampak? Baris 2, potong 1. Tambah nun baris bawah. Fitnatunil qalaba. Ini sebab dia sekalikan ada bacaan dengung sebab ada nun kosong. Tapi tidak ada masalah. Kalau kita tahu menambahnya tu di bawah alif tu nun baris bawah, maka nanti kita akan boleh baca dengan bacaan yang lain lah, yang bacaan yang berdengung ke, bacaan panjang ke. Okey, Nazila, cuba test pula. Cuba test try ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ada sudah jawapan tu sebab dia ada warna merah tu. Warna merah tu adalah perhatian yang perlu diberi. Okey. Tengok yang warna merah. Buang satu baris, baris 2-nya. Kemudian tambah nun baris bawah. Di bawah alif. Sebab dalam Quran dia tak tulis. Jadi kita punya otak yang kena ubah bacaan tu. Tak banyak lah dalam Quran ni, dalam 30 lebih je. Ambil ayat yang itulah, yang dekat merah-merah tu lah. Dari awal lah. Hilang sikit nombor saya dari awal tu. Okey. Okey, Ustaz. Cerai dulu. Inna. Sekejap ya. Inna zayyan sama ad-dunya bizi nati kawa. Betul kata Ustaz? Kuat sikit. Ngam sudah tu. Bizina. Betul kata? Ulang balik kah? Dari situlah. Busy. Bizinatil kawaziba. Betul kata? Okey, jangan til. Sebab ada baris 2 kan? Sebab mesti bunyi til. Nati. Ti tambah nun baris bawah. Bizinatin kawas. Bizinatinil. Disebut juga. Ya, mesti disebut itu. Okey. Bizinatil kawas. Tinil. Zinatinil. Okey. Zinatinil kawasiba.
Bizinatinil kawakib. Oke. Oke, boleh? Nanti saya belajar untuk pahamkan lagi. Oke. Zul Hilmi. Ayat yang ketiga. Dah. Wa amwalunil taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Alhamdulillah. Zul, cuba baca yang dua perkataan di yang awal saja. Kuat sikit supaya yang lain boleh dengar juga. Wa amwalunik taraftumuha. Alhamdulillah. Okey. Jadi daripada lun dengan qaf mati tu, terus tambah nun baris bawah, baris dia dipotong. Luniq. Lepas tu ada qalqalah lagi. Sebab huruf yang qaf tu baju dah kotor kan. Luniq. Okey. Boleh? Apa? Ni perlu ambil masa juga untuk kita explore, untuk kita ulang kaji. Ada note ni. Kalau tak faham, nanti boleh ulang, tengok rakaman ulangan ni kan. Kita tengok, kita perhatikan macam mana dia boleh baca dengan bacaan nun iwat ni. Buang satu baris, kemudian tambah nun baris bawah. Nun baris bawah tu dia bergabung lah dengan tanda mati atau sabdu tu tadi. Dibacakan dengan tanda mati dengan sabdu. Okey, insya-Allah. Baik, sekarang ini kita masuk topik yang ketiga. Kalau topik yang kedua tu pening, topik ketiga ni raja segala pening. Okey, tapi jangan risau. Bahagian yang ketiga ni adalah bahagian yang di mana dia punya situasi tu tidak banyak dalam Al-Quran. Dia jarang-jarang lah. Beberapa situasi tertentu saja. Jadi jangan terlalu risau lah. Yang paling penting bahagian satu. Okey, dan bahagian dua. Okey, huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang berada di permulaan ayat. Macam mana tu Ustaz? Huruf-hurufnya macam ni. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Surah Al-Imran, Alif Lam Mim. Dan surah-surah yang Yasin, surah Yasin. Dan surah yang banyak lah. Tapi di permulaan ayat. Di permulaan surah. Permulaan surah. Huruf-huruf ini dinamakan huruf muqatta'ah. Okey, jelas ah? Ini kita kenal pasti dulu. Inilah huruf muqatta'ah. Jadi ada 4 step. Yang huruf hamzah wasal ni 3 step. Nun iwat pula 2 saja. Tetapi huruf muqatta'ah ni ada 4. Ada 4 step tanda yang perlu kita ikut. Bukannya satu-satu. Kena praktiskan 4 itu dalam satu bunyi, satu bacaan. Jadi kita belajar satu-satu lah. Okey, takat mana yang dapat. Okey, yang pertama sekali sebut huruf. Okey, huruf muqatta'ah ni kita kena sebut hurufnya. Jangan pula kita baca dengan baris. Sebab huruf muqatta'ah ni kita tengok tadi, dia tidak ada baris. Adakah baris dalam 4 kotak ni? Tidak ada. Yang ada hanyalah tanda kening, tanda panjang. Tetapi tidak ada baris. Jadinya kita kena sebut huruf. Itu syarat utama. Pelajaran pertama kita. Jadi hurufnya kita sebut alif. Jangan mesti sebut alif, lam, mim. Kalau kita tidak sebut hurufnya, kita akan membariskannya. Alamah. Itu bacaan yang salah lah. Mesti sebut alif, lam, mim, ain, sod, sin. Jangan salah. Sin, sod,
Ain, mim. Itu langkah yang pertama. Sebut huruf. Okey, mudah jadi kita akan test langkah yang pertama dulu. Tak perlu baca panjang, kita belajar sebut huruf dulu. Kita mula dengan Adilah dululah. Sebutkan kotak 1, 2, 3, 4. Sebutkan hurufnya sahaja. Bermula dari kotak yang pertama ni atas. Sod. 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 To. Sin. Mim. Alif. Lam. Mim. Sod. Ya. Sin. Panjang ya? Okey. Nazilah. Sebutkan hurufnya. Sod. To. Sin. Mim. Alif. Kuat sikit Lam. Alif. Lam. Mim. Sod. Ma. Okey ni. Sod. Okey. Ya. Sin. Ya. Okey. Azul. Sod, to, sin, mim, alif, lam, mim, sod, ya, sin. Okey, alhamdulillah. Jadi semua sudah faham kan? Kita jumpa ayat ini, kita kena sebut huruf, bukan kita membariskan huruf itu. Okey? Seterusnya, pelajaran kedua, kenal pasti panjang pula. Untuk panjang ada 3 jenis panjang. Yang pertama adalah 1 harakat. Yang kedua 2 harakat. Yang ketiga 6 harakat. Yang kita sudah belajar sebelum ni 1, 2, 6 jari kan. Sama juga. Cumanya kita nak tahu 1 ni yang mana, 2 yang mana, 6 yang mana. Okay. Untuk 1 harakat adalah huruf alif sahaja. Ingat, huruf alif sahaja. 1 harakat untuk alif. Alif, alif, alif. 1 harakat. 2 harakat selain daripada alif. Huruf ba sampailah huruf ya. Ba, ta, sa, jim, dal, zal sampailah huruf ya tu semua itu 2 harakat. Ro. Okey. To. Contoh kan, 2 harakat. 6 harakat pula kalau huruf itu ada tanda kening ataupun cacing. Okey. Bila ada tanda kening itu, automatik kita baca dengan 6. Lam. Jangan lam. Bukan sebut lam. Keseluruhan bunyi tu. Jangan kita bunyi sudah baru tu. Itu jadi dengung pula kan. Okey. Lam. Okey. Itu adalah harkat-harkat bagi bacaan huruf muqatta'ah. Okey, kita praktikkan semula panjangnya pula. Tadi kita sebut huruf kan? Sekarang kita akan baca dengan panjang. Okey, mula dengan Adilah. Okey. Ini kena tunjuk kamera. Kira dengan jari. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Kira dengan jari. Terus baca saja kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. 1, 2, 6 lah. Sama juga jarinya. Okey. Sod. Ngam lah tu. To.
So, Okey. Mim, Okey. alif, lam, mim. Jangan lam macam tu. Habis La tu, dulu. Lam. Ha. sekejap ya. Aduh. Thank you, Kak. Sekejap. Alif, lam, mim, sod, Okey. ya, ya, sin, sin. Ha, ada lagi ujung lah. Tertinggal. Okey, alhamdulillah. Okay, seterusnya Nazilah. So, Sekejap. To 2. To tu 2 sebab dia selain daripada alif. So, si, alif, Kenapa pendek betul dia punya harakat tu? Kasih panjang saja, cukup 6. To, sin, mim. Okey. so, si, mim, alif, lam, mim, so, ya, Sod, sod, sod. sod, Okey. ya, Hai. si. Ya 2, ya 2. Selain Oh, alif. ya, dua. Oh, okey, okey. Dua. Salah. Ya. Ya, si. Okey. Zul? Sod, to, sin, mim, alif, lam, mim, sod, ya, sin. Okey, alhamdulillah. Oh, macam rap sudah tadi tu. Okey. Alhamdulillah. Itu adalah bacaan peringkat yang kedua kita belajar, pelajaran kedua. Tadi kita sebut huruf. Kemudian kita latih bacaan panjangnya pula. Dah kenal pasti dah panjangnya kan. Sekarang ni kita tengok step yang ketiga. Yang ketiga pula ada huruf yang dibaca dengan bacaan qalqalah. Ataupun detakan. Iaitu satu-satunya huruf iaitu huruf shad. Okey, huruf shad. Kita kembali balik ke dalam praktikal ini. Sekiranya huruf shad ada pada dua kotak ini saja. Yang pertama ni dan yang di bawahnya. Okey, kedua-duanya melibatkan huruf shad. Huruf shad ini yang di belakang. Sebab ni satu je, memang dia di belakang lah. Dia di depan, dia di tengah, dia di belakang. Ini di belakang. Bila mana huruf shad ni, ejaan huruf shad adalah shad alif dal. Itu kena tahu. Ejaan dia adalah shad alif dal. Sebab itu kita sebut huruf dia bukan huruf so. Itu adalah huruf shad. Shad alif dal. Shad alif dal. Shad. Itu dia punya ejaan bagi huruf tersebut. Maka bila shad alif dal, huruf dal itu adalah
dalam kategori baju dah kotor. Dah kotor. Maka kita kena baca dengan qalqalah. Macam mana bacanya Ustaz? Begini bacaannya. Sod. Macam biasalah. Cuma memang tak nampak dal. Tapi bila kita jumpa huruf sod itu, kena baca dengan qalqalah. Ataupun baca dengan detakan. Pantulan bunyi tu. Sod. Okey. Alif. Lam. Mim. Sod. Nampak? Di situlah pengetahuan kita ditambah. Okey. Jumpa je huruf sod, maka kita sudah tahu rupanya ada bacaan qalqalah dalam huruf muqatta'ah ni. Sebab huruf-huruf ini dieja dalam tulisan masing-masing. Macam alif. Ejaan huruf alif bukan bentuk alif, itu bentuknya alif. Satu tu. Ejaannya alif, lam, ya, fa. Alif. Itu bunyinya sebab itu sebut alif. Kita tak sebut a. Itu dibariskan. Alif ini nama huruf tersebut. Jadi ejaan nama itu alif, lam, ya, fa. Alif. Untuk huruf sod, alif, dal. Sod. Itu nama dia. Jadi bila ada dal, kita berhenti, kita kena baca dengan detakan. Kena baca dengan qalqalah. Sod. Okey. Boleh? Kita mulakan dengan Zulhilmi dululah. Untuk kotak yang pertama dan di bawahnya. Cuba baca dengan detakan, panjang dan sebutan huruf. 3 peringkat sudah. Boleh mula ya? Okey. Bismillah. Sod. Alif. Lam. Mim. Sod. De. Biar kuat lah. Sebab dia termasuk dalam qalqalah kubur. Qalqalah yang besar. Maka kena jelas dalam bunyi. Sod. Okay, Zul, sekali lagi. Kotak yang bawah. Alif. Lam. Mim. Sod. Okey. Nazilah. Sod. Alif. Lam. Mim. Sod. Dengar tak? De. De. Cuba sekali lagi. Kasih kuat sikit suara. Sod. Alif. Lam. Mim. Sod. Alhamdulillah. Okey, Adilah. Adilah di mana ni? Adilah. Tanda sekali. Nampaklah. Kita sambung yang berikutnya. Panjang pula. Okey. Step yang ketiga sudah selesai. Peringkat yang ketiga, level yang ketiga ni kita sudah tahulah. Hurufnya huruf sod sahaja. Kalau dia di hujung, maka dia dibaca dengan qalqalah. Mesti baca detakan tu dengan jelaslah. Sod. Kemudian yang keempat adalah bacaan dengung. Bacaan dengung. Okey, bacaan dengung ini dibaca pada 3 huruf ini. Rupanya dalam bacaan huruf muqatta'ah ni ada dengung. 3 huruf ini sahaja yang dibaca dengan dengung. Yang pertama huruf Ain. Yang kedua huruf Sin. Yang ketiga huruf Lam.
yang di mana lam ini syaratnya mesti bertemu dengan mim. Lam ini mesti jumpa dengan istrinya, mim. Tidak boleh jumpa dengan orang lain. Ain dengan sin, ini bujang. Ini ain ni jumpa mana-mana tetap dengung. Sin, jumpa siapa-siapa pun tetap dengung. Lam, mesti jumpa dengan mim. Barulah dia dengung. Okey? Macam mana bacaan dengungnya tu? Ini yang perlu faham ni betul-betul. Sebab ada lain sikit bacaan dengungnya ni ya. Okey. Sebelum itu, kita kena tahu ketiga-tiga huruf ini hanya akan dengung sekiranya dia di tengah ataupun di depan lah. Kalau dia di belakang, tetap kita ikut formula goyang. Formula goyang yang nun kosong, mim kosong tu kan, tidak dibaca goyang. Di hujung. Maka kalau huruf ini ada di hujung, maka dia tidak akan dibaca dengan dengung. Contohnya huruf ain ni di hujung, sin ni di hujung, maka tidak baca dengung sebab dia di hujung sekali. Kalau macam ini, contoh yang diberikan ini, dia di depan, dia di tengah, maka ini kena dengung. Ini huruf yang terakhir. Maka ini tidak ada dalam senarai ain sin lam ni. Ini saja tiga huruf yang perlu dengung. Okey. Sekarang kita tengok semula huruf ain. Okey, ain kita tengok di sinilah. Ada juga di sini ni. Okey, huruf ain, sin, lam. Di sini adalah dua huruf yang ada tanda yang perlu dibaca dengung lah. Pertama huruf ain, kedua huruf sin. Macam mana nak dibaca ni? Kemudian berikutnya kita jumpa huruf lam di kotak paling atas nombor 2 ni. Dibaca dengan huruf lam. Lam ini bertemu dengan mim. Jadi lam ni di tengah-tengah. Jadi ini pun dibaca dengan dengung. Kita mulakan dengan lam dululah. Okey. Syarat lam, syaratnya mesti jumpa mim lepas tu. Kalau macam ni, lam juga, tapi dijumpa ro. Dijumpa bini orang. Tak boleh. Tidak payah dengung. Kalau ini, tidak payah dengung. Dibaca alif, satu. Alif, lam, ro. Begitu saja. Tidak ada dengung. Kita berbalik kepada yang atas ni. Yang di atas. Alif, lam, barulah bunyi dengung dia. Mim. Ustaz tunjuk satu persatu lah. Kalau digabungkan sekali, bacaannya lain lah. Dibaca sekali macam tu lah. Kita tengok alif, lam, mim. Nampak? Sekalikan saja. Kita tengok di mana dengungnya. Bukannya lam begitu dengung. La dulu. Panjang dulu 6. Lam. Barulah. Bila sebut lam. Sudah sebut lam tu. Bila tu dah tutup mulut. Baru kita dengung. Mim. Okey. Okey. Itulah cara dengung yang pertama. Surah Al-Baqarah tu rupanya ada dengung. Ayat pertama dia. Alif, lam, mim. Begitulah dengungnya. Okey, mari kita praktikkan alif lam mim dulu. Satu harkat, 6 harkat, 6 harkat. Dapat tu ada dengung pada lam. Okey. Zul, boleh bacakan alif lam mim? Alif, lam, mim. Okey. Boleh sekali lagi Zul? Dalam suara yang kuat sikit.
Alif lam mim. Okey. Baik. Adilah ada sudahkah? Ada sudah, sorry. Okey. Adilah, cuba baca alif lam mim. Alif lam mim. Kameranya dah dapatkah? Sekejap ah. Sekejap. Pusing. Yang tes lah sekali. Lepasnya. Bila. Mana dah? Alif. Enggak. Mamaku, mama lah. Alif lam mim. Sekali lagi. Macam lain dia punya burdah tu. Dia punya bacaan itu lain macam lenggoknya tu. Cuba sekali lagi. Alif lam mim. Sekali lagi. Saya nampak tangan dah. Alif Alif lam mim. Kena bola sampai situ dia. Ada buat goyang tadi kan? Oh, tidak goyang. Patutlah. Ingatkan hang. Rupanya tak Sekali lagi. goyang. Lepas lam tu goyang dengung. Alif lam mim. Dia tu sekalikan teruslah, jangan berhenti pula. Alif lam. Cuba. Apa? Buat lagi. Sekali lagi. Kasih sekali terus, jangan di stop. Terus je satu jalan. Alif lam. Macam mana dah pandai? Tak pandai. Gini ya. Nampak penumbuk ni. Alif lam 6 ni kan, tutup terus goyang. Mim. Tengok yang bersih, yang laju yang normal. Alif lam mim. Selepas lam kita sebut lam panjang tu baru dengung. Okey. Alif lam mim. Okey. Ummu Hana. Orang lain pula. Buka kamera saya, buka lah kamera. Buka kamera, buka voice. Okey. Alif lam mim. Okey. Okey. Alhamdulillah. Thank you. Seterusnya Nazilah. Bacaan alif lam mim. Alif lam. Okey. Cuma yang di ujung-ujung tu macam hilang bunyinya tu. Kasih kuat sikit suara. Sebab nampak jari tu tapi bunyi tak dengar. Okey, cuba sekali lagi. Alif lam. Okey. Macam sama juga situ. Tapi tak apalah. Tapi faham kan? Cuma faham kan? Lepas lam tu, 6, kita goyang, dengung. Tapi itu senang. Untuk huruf lam dia senang sikit.
Sebab kita sebut lam, kita tutup mulut. Yang susah sikit ni huruf ain dengan huruf sin. Ain kita sebut n kan ujung. Sin kita sebut n juga. Jadi macam mana untuk huruf-huruf ini? Kita baca dengung. Kita akan sebut ain. Ain, ejaan dia dalam bahasa Melayu A-I-N. Ain, A-I-N. Itu kita kena tahu. Ejaan ain dalam Rumi. Untuk memudahkan kita faham lah. Kalau terangkan dalam tulisan Arab tu, susah sikit nak faham. Kita ambil yang bahasa Melayu. Ain, ejaan dia A-I-N. Kan? Kalau ia, cuba angguk-angguk sikit. Betul tak? A-I-N, ain. Kan? Betul lah? Jadi ejaan tu, ain itu, kita akan baca A dengan I sahaja. N tu tidak baca. Boleh faham? Ain, buang N. Dia baca I. I. Kemudian barulah dengungnya. Okay. Ain itu A-I-N. Bila mana dia dengung, kita potong N. Kita hanya baca yang 6 jari itu ataupun 6 harakat itu. I saja. I. Itu. Kemudian barulah dengung. Jadi kemudian sin pula. Sin, S-I-N. Sin. Buang N. Jadi S-I. C saja kita punya jari 6 tu, 6 harakat tu. Si. Nampak? Kemudian barulah dengung. Itu dia punya cara bacaan. Dengung. Yang ni saya akan tunjukkan. Dalam slide tu yang bawah sekali ni. Bawah sekali. Ada 2 huruf. Ain dengan sin. Macam mana nak dibaca? Okey. Ai. Nampak? Ai. Ustaz sebut ai. Ustaz tak sebut ain. In tu tak sebut n. N tak sebut lah. Ai. Nampak dengungnya. Sekali lagi. Ai. Si. Qaf. Apa? Ain. Si. Qaf. Itu cara dengung bagi huruf ain dengan huruf sin. Setakat ni jelas? Dapat nampak bacaan dia? Dengung selepas sebut huruf. Tapi sebut huruf tu kita tak boleh sebut huruf ain tu jelas. Ain. N tu kita tidak boleh sebut. Sin pun kita tak boleh sebut N dah. Ain. Kasih cukup 6. Cukupkan 6 dulu. Baru dengung. Jangan dengung terus. Cukupkan 6 dulu. Ain. Si. Qaf. Begitulah cara bacaan dengungnya. Okey, mari kita praktikkan. Mula dengan Zulhilmi lah. Ayat yang di bawah tu. Ain tu Ya. Bismillah. Ain. Sudah. Ain. Sin. Qaf. Okey, alhamdulillah. Begitu cara bacaannya. Sebut ai dengan si masa panjang 6 harakat tu. Ujung tu baru dengung. Begitu Baik, Ummu Hana. Ain sin qaf. Berdesing bunyinya. Okey. Okey, alhamdulillah. Adilah.
Enggak hilang dari radar nih. Kalau macam tu Nazilah lah. Okey. Air. Oh. Kena kuat sikit suara. Tak terdengar tu. Kasih jelas sikit. Ha? Tarik nafas dulu. Ha. Air. Oh. Okey, alhamdulillah. Yang penting kita tak sebut N lah. Qaf. Itu cara bacaannya. Okey, alhamdulillah pula. Itu okey sudah tu, level keempat tu. Sekarang ni masalahnya pula ada satu bacaan begini. Kita jumpa huruf sin kan? Kalau Yasin, sin tu tidak perlu dengung. Sebab sin tu di hujung. Jadi tidak perlu dengung. Kemudian kalau kita tengok contoh di sini pula, tosin. Sin ni di hujung. Tidak perlu dengung. Ini sin dia tengah-tengah. Tapi dia berjumpa dengan mim. Ni berbeza sikit dengungnya. Jadi ini yang last. Ini yang last kita kena tahu. Bacaan dia pula, sin tadi jadi si kan. Tapi dengungnya, dia masuk huruf mim. Sebab tosin mim kan. Maka dengungnya tutup mulut sahaja. Tak susah pun. Cuma kita kena tahu huruf yang kita dengungkan itu. Jadi tengok to tadi. Tengok to ni. Kotak yang di atas nombor 2. Cuba tengok, perhatikan. Kita akan bacakan. To. Si. Nampak? Si. Kita baca si ya. Si itu 6. Kemudian dengung. Tutup mulut. Daripada si terus mulut. Macam bunyinya sim. Sim. Nampak? Bukannya sim. Tu salah. Tu berbeza. Dia berjumpa dengan huruf mim. Jadi bacaannya to. To 2. To sim mim. Nampak perbezaannya? Tadi sin kita baca sin. So nak masuk huruf qaf. Ini pula nak masuk huruf mim. Sim. Si daripada si terus sim. Macam bunyi sim lah. Tak bunyi sin sudah. Sim. Sim. Terus tutup mulut. Okey? Kita praktiskan Ummu Hana dululah. To. Si. Okey. Alright. Begitu cara bacanya. Daripada si terus tutup mulut. Sim mim. Okey. Nazilah. Kasih kuat suara sikit To. Si. Cuba sekali lagi. To. Si. Tidak. To. Si. Okey. Si terus tutup mulut kan? Itu cara bacanya. Sim mim. Okey. Adilah ada sudahkah? Kalau tak kita bagi Zul dulu lah.
Bismillah. Mim. Okey, alhamdulillah. Begitulah cara bacaannya. Jadi contoh-contoh ni boleh praktikkan lah. Antara yang panjang dalam huruf muqatta'ah ni yang di surah Maryam ayat pertama. Kaf 6, ha 2, ya 2, ain 6, sod 6. Kemudian ain ini baca dengung. Sod ini baca qalqalah. Cuba dengar Ustaz bacakan ayat ini. Kaf ha ya ain sod. Itulah cara bacaan surah Maryam ayat yang pertama. Ada dengung, ada qalqalah, ada panjang pendek yang sudah ditentukan. Itu kaedahnya lah. Alhamdulillah. Untuk next kelas yang terakhir kita, kelas yang keempat, kita akan belajar berkaitan dengan bacaan khusus. Dan kita akan ulang kaji juga. Kita akan praktikkan lagi ayat-ayat dalam huruf muqatta'ah. Kemudian nun iwad. Kemudian hamzah wasal. Alright. Jadi rasanya itu sahaja untuk pertemuan kita kali yang ketiga ini. Semoga dipermudahkan urusan untuk menuntut ilmu. Sekiranya tidak faham, sekiranya memerlukan penjelasan dan penerangan, boleh bertanya dalam grup. Sekiranya malu Manar, boleh tanya secara personal. Sebab kita mau betul-betul faham. Bukan dapat hadir kelas kan. Betul-betul faham apa yang kita belajar. Macam mana bacaan bagi beberapa ayat tersebutlah, beberapa hukum bacaan tersebut. Jadi rasanya itu sahaja. Terima kasih kerana hadir. Mohon maaf juga kerana diawalkan kelas untuk minggu ni kerana ada program sekolah juga jam 9 ni. Jadi terus pergi sekolah, jadi tidak dapat untuk jam 8